seseorang pembeli akan mengimbas kad pengenalan di stesen minyak. Identitinya itu kemudian akan disemak dengan pangkalan data di cloud untuk mengesahkan kelayakan. Dan di satu sudut kita tahu bahawa amalan ekonomi negara perlu beralih dari subsidi pukal yang mengakibatkan ketirisan dan penyelewengan kepada subsidi bersasar, yang mana subsidi hanya pergi kepada mereka yang layak menerima saja. Itu tidak ada bangkangan daripada siapa-siapa. Perbincangan yang panjang ini, baik di dalam Jemaah Menteri, di peringkat kerajaan dan di dalam Dewan ini dan di luar, ialah mengenai pendekatan dan mekanisme pelaksanaan. Kerajaan ada dua pilihan besarlah, ada dua pilihan utama. Sama ada pilihan pertama, menaikkan harga ke arah harga pasaran dan kemudian daripada penjimatan subsidi tadi, disasarkan semula penjimatan subsidi itu kepada penerima yang layak melalui pindahan tunai bulanan ataupun kaedah dengan izin cash transfer. Ataupun pilihan kedua, iaitu mengekalkan harga RON 95 kepada mereka yang layak dan hanya mereka yang tidak layak sahaja membayar harga pasaran. Itu pilihan kedua. Kedua-dua pilihan ini ada kekuatan dan kelemahannya. Bagi pilihan pertama, kekuatannya ialah ia lebih mudah dilaksanakan tanpa melibatkan stesen minyak. Jadi dari segi ini, kalau kita lihat cash transfer setiap bulan dapat, itu lebih mudah dilaksanakan. Tetapi ada risiko, iaitu ia boleh mempengaruhi kenaikan inflasi kerana peniaga boleh gunakan alasan harga RON 95 naik, maka dia nak naikkan harga. Jadi ini pertimbangan yang dibincangkan 20 bulan dalam kerajaan. Yang mana satu lebih baik? Bagi pilihan kedua, kekuatannya ialah risiko inflasi adalah rendah. Kerana 85% sasaran kita ialah orang tetap bayar macam biasa. Dia tak akan ada kenaikan harga minyak, maka tak boleh dijadikan alasan oleh peniaga untuk menaikkan harga barang. Tetapi masalahnya ialah ia lebih sukar dilaksanakan kerana melibatkan stesen minyak dan banyak dengan izin interface. Akhirnya, kerajaan memutuskan bahawa pertimbangan inflasi itu untuk memastikan harga barang tidak naik itu mengatasi pertimbangan pelaksanaan, secara tidak langsung menjawab soalan yang ditanya oleh Air Hitam. Keputusan yang kerajaan buat ialah sebenarnya keutamaan kita ialah mengekalkan inflasi pada kadar yang rendah ini sementara kita nak naikkan gaji. Jadi oleh sebab itu kaedah pelaksanaannya ialah melalui harga dua peringkat ataupun dengan izin two-tier pricing, iaitu harga subsidi kekal kepada penerima yang layak dan hanya mereka yang tidak layak akan membayar harga penuh. Ini memerlukan operasi di stesen minyak pada dua peringkat pula. Satu peringkat dengan izin back-end, iaitu pangkalan data yang mengesahkan kelayakan seseorang bila dia beli, dan satu lagi peringkat dengan izin front end, iaitu operasi membeli minyak pada harga subsidi. Penyelarasan kini sedang berlaku di antara Kementerian Ekonomi yang pada dasarnya bertanggungjawab kepada hal ehwal kelayakan ataupun back end, dan juga Kementerian Kewangan yang secara dasarnya bertanggungjawab kepada pelaksanaan operasi ataupun front end yang melibatkan stesen minyak, sistem pengesahan dan sebagainya. Umumnya ini bermakna seseorang pembeli akan mengimbas kad pengenalan di stesen minyak. Identitinya itu kemudian akan disemak dengan pangkalan data di cloud untuk mengesahkan kelayakan, dan jika dia layak, harga yang dibayar adalah harga bersubsidi. Dia tak payah bayar harga pasaran. Orang, selepas saya ingat beberapa bulan dilaksanakan, memang masing-masing kita tahu besar kemungkinan semua yang ada dalam dewan ni tak payah nak scan lah. Memang tak layak, memang kena bayar harga pasaran. Orang bila dia dah biasa scan 2-3 kali, dia tahu dia layak. Maka setiap kali dia nak beli tu, dia memang kena scan untuk mendapatkan harga subsidi.